Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah SWT. Pada minggu lepas, kita telah mempelajari tentang hujah iaitu 3.2, dan kali ini kelas YPJ 3 kita akan pergi kepada masih tajuk yang sama, SK yang sama iaitu hujah. Tetapi pada minggu lepas kita belajar 3.2 iaitu menentukan dan menjustifikasikan kesahan sesuatu hujah, maksudnya hujah itu sah atau tidak. Dan seterusnya menentukan sama ada hujah yang sah itu munasabah ataupun tidak. Okey, yang pertama sekali ialah tentang hujah induktif. Jadi hujah induktif ini terhasil apabila premisnya berbentuk umum dan kesimpulannya berbentuk khusus. Okey. Yang kedua ialah kesahan sesuatu hujah ditentukan kepada bentuk hujah tersebut. Jadi bentuk hujah ni ada 3. Iaitu bentuk hujah pertama, semua A ialah B, C ialah A, C ialah B. Kalau dia terbalik, C ialah, kat sini dia terbalik, katakan C ialah B, C ialah A, maka hujah itu tidak sah. Okey? Okey. Hujah, bentuk hujah yang kedua, jika P maka Q, P adalah benar. Okey, diambil P dulu. Diikuti dengan Q adalah benar. Kalau dia terbalik, tidak sah. Dan hujah dalam bentuk penafian, iaitu hujah ketiga, jika P maka Q, bukan P adalah benar. Dia ambil yang belakang ni. Bukan Q adalah, bukan Q adalah benar, bukan P adalah benar. Okey. Jadi kalau terbalik, bukan P adalah benar, bukan Q benar, maka hujah itu tidak sah. Jadi hujah yang sah itu mesti mengikut bentuk yang sepatutnya. Okey. Yang kedua, sesuatu hujah deduktif dikatakan munasabah jika semua premis dan kesimpulan adalah benar. Ini bermaksud sekiranya salah satu premis ataupun salah satu kesimpulan itu boleh jadi palsu ataupun kemungkinan palsu, maka hujah deduktif itu adalah tidak munasabah. Baik, saya bagi satu contoh. Semua pelakon pandai menari. Okey. Jadi kat sini semua pelakon adalah A, pandai menari adalah B. Ali seorang pelakon, Ali ialah C, seorang pelakon adalah A. Ali, C, pandai menari, B. Jadi hujah ini adalah sah. Kerana kita lihat dia mengikuti bentuk yang pertama. Semua A ialah B. A, B. C ialah A. C, A. C ialah B. C, B. Jadi hujah ini adalah sah. Tetapi kalau kita nak tengok dia munasabah tak munasabah, kita kena tengok premis dan kesimpulannya. Benar atau palsu. Contoh, semua pelakon pandai menari. Ini adalah palsu. Tak semestinya semua. Ali seorang pelakon, Ali pandai menari. Jadi oleh kerana di sini premis satu palsu, maka hujah ni adalah tidak benar. Tidak munasabah. Tidak munasabah. Okey. Okey. Tidak munasabah. Hujah yang sah tapi tidak munasabah. Okey, kalau kita lihat yang kedua, semua pelakon pandai menari. A, B. Ali, C. Pandai menari. Pandai menari ni diambil daripada B. Ali, C, seorang pelakon. Seorang pelakon diambil daripada A. Kita dapati C ialah B. Ini adalah tidak mengikuti bentuk hujah satu. Maka dia adalah tidak sah. Dan kita dapati bahawa semua pelakon pandai menari ini adalah palsu. Oleh kerana dia palsu pada penyataan satu, maka dia tidak munasabah. Okey. Baik. Cuba kita lihat contoh premis
contoh yang ketiga ataupun contoh C. Premis pertama, semua gandaan 16 ialah A, ialah nombor genap ialah B. 64 ialah gandaan 16. Okey, kalau kita bahagikan 64 bagi 16, jadi dia 84. Jadi 64 ni adalah C gandaan 16A. 64C adalah nombor genap B. Jadi ini adalah menepati hujah pertama. Jadi dia sah. Okey, semua gandaan 16 ialah nombor genap. Ini adalah benar. 64 ialah gandaan 16. Benar. Maka 64 ialah nombor genap. Benar. Jadi ketiga-tiganya benar. Jadi oleh kerana tidak ada salah satu yang palsu, maka hujah ini adalah munasabah. Okey. Okey. Kita lihat contoh hujah yang ketiga. Hujah bentuk kedua. Okey. Jika W lebih kecil daripada 9, maka W lebih kecil daripada 19. Jadi ini adalah P, sini adalah Q. 4 lebih kecil daripada 9. 4 ni adalah untuk W. Okey. Ini adalah P benar. Okey, sebab tidak ada penafian. Jadi 4 lebih kecil daripada 19. Ini adalah Q benar. Okey, maka hujah ini adalah sah untuk hujah yang kedua. Okey, kita nak tengok dia munasabah atau tidak. P lebih kecil daripada 9 bermaksud kalau ini adalah 9, di sini 19. P lebih kecil daripada 9 iaitu di sini. Okey. Maka P lebih kecil daripada 19. Okey. Jadi kalau pelajar, P lebih kecil daripada 9, itu bermaksud katakan nombor 8, 7. Nombor ini ya betul. Lebih kecil daripada 9. Tetapi bagaimana dengan nombor 10? Nombor 10 dia lebih besar daripada 9. Okey. Tetapi dia lebih kecil daripada 19. Okey, kalau kita rujuk yang ini, kalau W lebih kecil daripada 9, W mesti lebih kecil daripada 19. Ini adalah penyataan benar. Okey, kalau kita tengok garis nombor ni lah. Okey. Lebih kecil daripada 9 merujuk 8, 7, 6 dan sebagainya, dan nombor ini adalah lebih kecil daripada 19. 4 lebih kecil daripada 9 benar. 4 lebih kecil daripada 19 benar. Jadi hujah ini adalah hujah yang sah dan munasabah. Okey. Okey. Dan kita juga telah bincangkan beberapa hujah. Ada hujah yang tidak sah tetapi munasabah. Okey. Jadi pada hari ini fokus kita adalah kepada, okey, satu lagi saya nak tunjuk kepada anda. Okey, saya nak kongsikan bahan yang ini ya. Okey, 3.3 3.2.3. Okey, boleh nampak tak belajar bahan? Boleh. Okey, iaitu 3 okey, 3.3.2. Okey, iaitu kita bukan lagi nak menentukan sama ada hujah tu sah atau tidak, munasabah atau tidak, tetapi kita nak membentuk hujah. Bagaimana kita nak membentuk hujah didaktif yang sah? Jadi hujah ni semua sah, tetapi kita nak melengkapkan dia. Okey, sebagai contoh katakan premis 1, semua mamalia menyusui anaknya. Kucing ialah mamalia. Jadi kita nak lengkapkan kesimpulan. Okey. Baik, contoh yang kedua. Okey. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Okey.
kita nak melengkapkan premis 1. Apa dia premis 1? Iaitu 37 nombor perdana, 37 mempunyai 2 faktor sahaja. Okey. Dan juga kita nak melengkapkan premis 2 ni. Okey, apa dia premis 2 ni? Okey, kalau premis 1 dan kesimpulan diberi. Jadi pelajar, pada hari ni kita nak membentuk satu hujah didaktif yang sah sekiranya premis ataupun kesimpulan yang tidak lengkap diberi. Maksudnya dalam satu hujah tu kemungkinan tak ada kesimpulan, kita nak buat kesimpulan. Tak ada premis, kita nak buat premis. Okey. Baik, apa caranya? Yang pertama, ini saya nak anda catat clue dia. Potong perkataan ini. Semua. Contoh, semua mamalia menyusui anaknya. Jadi kita potong yang ini. Okey. Yang kedua, kalau ada perkataan jika, maka. Okey, contoh B. Jika X lebih besar daripada kosong, maka X bernilai positif. Kita potong, buang dulu. Okey. Yang kedua, kita potong pernyataan yang sama. Okey. Contoh, mamalia, yang tinggal sini mamalia menyusui anaknya. Kucing ialah mamalia. Jadi perkataan yang sama ni mamalia potong. Okey. Jadi yang kedua, sambung pernyataan yang tertinggal ataupun yang ada. Jadi yang ada di sini adalah kucing menyusui anaknya dengan kucing ialah. Jadi kita sambung kucing menyusui anaknya. Perkataan ialah ni kita abaikan. Okey. Jadi kucing menyusui anaknya. Okey. Okey, tengok contoh yang kedua. Okey, pelajar, contoh yang kedua saya nak pelajar baca. Amirul ada? Ada you. Okey, cuba baca. Contoh B Jawapan ke apa you? Baca premis 1 dulu. Jika X lebih besar daripada kosong, maka X bernilai positif. Okey, kita potong apa dulu? Jika. Jika buang, maka buang. Okey, premis 2. 6 lebih besar daripada kosong. Okey, apa pernyataan yang sama dengan premis 1? Premis 1 tadi lebih besar daripada kosong. Lepas tu X bernilai positif. Okey, 6 lebih besar daripada kosong. Okey, apa yang sama? Lebih besar daripada kosong. Kita buang lebih besar daripada kosong. Okey, jadi apa yang tinggal? 6 bernilai positif. Okey, jadi yang X ni kita abaikan. Okey, kita gantikan X tu dengan 6. Jadi 6 bernilai positif. Okey. Yang ketiga, ini pernyataan kedua. Ini pernyataan 1, hujah 1. Okey, yang ini hujah 2. Hujah 2 ni adalah jika maka, tetapi kesimpulannya dan juga premis yang kedua tu dia bukan bentuk penafian. Baik, cuba kita lihat C. Okay, C, Muhammad Amin baca. Ada Muhammad Amin? Okey, kalau tak ada kita minta pelajar perempuan. Haidah. Baca Haidah. Jika X ialah nombor ganjil, maka X tambah 1 boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey. Jadi kita potong yang mana Haidah?
Jika dengan maka. Bagus. Jadi kat sini maknanya ini pernyataan pertama, ini pernyataan kedua. Okey, premis kedua. 18 tambah 1 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey, ada perkataan tidak bermaksud penafian. Okey, jadi boleh dibahagi dengan 2, boleh dibahagi dengan 2. Okey, jadi maknanya yang ini sama dengan ni kan. Cuma X diganti dengan 18. Jadi X tambah 1 boleh dibagi tepat dengan 2. Tetapi penafiannya tidak. Jadi pelajar, ini kita potong. Ini daripada pernyataan yang sama ni. Cuma yang ada perkataan tidak saja. Sebab untuk menafikan. Okay, jadi apa pernyataan yang tertinggal? X ialah nombor ganjil. Okey, sekarang X dia merujuk kepada apa? 18. 18. Jadi 18. Tetapi kat sini dia cakap tidak kan? Jadi kat sini kita ganti perkataan bukan. Sebab penafian. Tidak, ganti dengan bukan. Okey. Nombor ganjil. Okey, jelas tak pelajar? Jelas. Okey, jelas pelajar? Baik, saya nak pelajar Jelas. buat soalan D dulu. Okey, cuba buat soalan D. Okey, siapa yang dah siap soalan D? Okey, dah jumpa jawapannya? Okey, boleh respon. Tiga puluh lapan ialah nombor nyata. Okey, siapa yang jawab? Amirul. Okey, Amirul. Jawapan Amirul? 38. Ialah nombor nyata. 38 ialah nombor nyata. Bagus. Okey, seterusnya soalan E. Okey, jika dengan maka kita potong dulu. Okey, ini pernyataan pertama. Ini pernyataan kedua. Okey, mana yang sama? Mempunyai punca nyata. Mempunyai punca nyata. Yang inilah maksudnya. Ini semua potong lah maknanya. Okey, cuma A merujuk kepada nombor 2. B merujuk kepada P. C merujuk kepada negatif 2. Okey? Okey, jadi yang tinggal yang ini. Okey, jadi B ni, B kuasa 2. Okey? Yang ini kan, B dia. Jadi kita tulis, gantikan P kuasa 2. Tolak 4. Okey, A adalah 2. Okey? Didarab 2. C, kita gantikan negatif 2. Di sini negatif 2 lebih besar dan sama dengan kosong. Okey, nampak tak pelajar? Saya gunakan teknik gantian. Sebab yang ini adalah kita nak membentuk daripada ini umum. Ini adalah khusus dia. Okey? Sebab kita nak membentuk hujah deduktif daripada premis-premis umum kepada premis khusus. Okey? Okey, ini tak ada penafian. Ini adalah hujah 2. Okey? Okey. Kita lihat F.
Jika maka potong M sama dengan kosong, M tak sama dengan kosong. Penyataan yang serupa, yang sama, okey, diambil daripada penyataan yang sama, tetapi penafian. Okey, jadi kesimpulan, apa penyataan yang tinggal? Garis lurus Y tak sama Okey, dengan bagus. Garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Penafian dia selari ke tak selari? tidak selari dengan paksi. Tidak. Okey. Sebab kat sini M tak sama dengan kosong. Yang ini kalau dia selari M sama dengan kosong. Sekarang M tak sama dengan kosong. Maka garis lurus Y sama dengan MX tambah C tidak selari. Okey. Dengan faksi X. Pelajar, kalau menjawab perkataan dengan tu kena tulis penuh. Okey. Kalau macam ini salah. Okey, mesti ditulis dengan perkataan penuh untuk penakulan logik. Okey, dia tidak boleh tertinggal satu huruf. Okey. Okey, soalan G. Ada perkataan semua di sini, kita potong. Murid 4 amanah menggunakan buku digital text. Jadi 4 amanah ni, satu ayat, satu penyataan, menggunakan buku teks digital, satu perkataan. Okay, apa yang sama? Murid 4 amanah. Murid 4 amanah, kita potong. Apa yang tinggal? Tamat menggunakan buku teks digital. Bagus. Samad menggunakan buku teks digital. Okey. Okey, jadi yang ini umum. Premis 1 umum. Okey. Ini umum. Jadi kesimpulan kita buat secara khusus. Okey, dia merujuk kepada siapa? Samad. Samad buat apa? Menggunakan buku teks digital. Okey. H. Memang dapat hadiah pun 200. Okey, premis 1 apa yang kita nak buat? Buang jika maka. Potong jika maka. Okey, penafian tak hujah? Tak ada kan? Tak. Okey, yang sama apa? Kaiming menjadi Johan dalam pertandingan catur peringkat negeri. Jadi yang ini potong. Sampai peringkat negeri, Kaiming. Okey, perkataan dia ni kita nak ganti dengan apa? Memang. Kaiming mendapat hadiah wang tunai RM 200. Okey. Soalan I dan J. Okey, pelajar perempuan sunyi sepi. Nurin baca soalan I. Nurin boleh respon? Suhaila. Okay, macam mana nak dapat A ni?
Suhaila boleh respon? Sajidah? Okey, kita panggil, cuba Sarifuddin. Sarifuddin. Safu mic dia rosak. Okey, siapa nak jawab ni soalan 1? Saya volunteer. Soalan I. Okey, yang mic rosak tu pelajar boleh boleh respon melalui chat. Okey. Cuba tulis jawapan pada chat. Segi 4 PQRS bukan poligon sekata. Okey, cuba kita lihat perkataan jika. Okey, dengan marker potong. Okey, yang ini segi 4 Okey, ini saya betulkan dulu. Okey. Jika segi 4 PQRS ialah poligon sekata, jika saya buang, maka saya buang segi 4 PQRS ialah segi 4 sama. Segi 4 PQRS bukan. Okey. Jadi yang ni kita buang lah. Okey, jadi kesimpulan. Kita ambil kat sini kan. Segi 4 PQRS. Penafian dia bukan. Poligon sekata. Okey, belajar satu markah. Lengkapkan hujah. Selalunya dalam soalan SPM dia macam soalan wajib ni Okey, J. Okey, belajar perempuan lah. Mana belajar perempuan ni? Natasha. Cuba. Natasha ada dalam grup? Ada. Okey, cuba baca. Semua segitiga sama kaki mempunyai satu paksi simetri. Okey, kita nak buang perkataan apa? Segitiga sama kaki. Yang kita nak buang, perkataan apa dulu? Semua kita buang dulu. Okey, kemudian baca premis yang kedua. ABC ialah segitiga sama kaki. Okey, dia ada simbol ni kan? Simbol ni kita panggil segitiga. Jadi kena baca segitiga ABC ialah segitiga sama kaki. Okey, cuba ulang. Segitiga ABC ialah segitiga sama kaki. Okey, teruskan. Segitiga sama kaki tu buang. Okey. Ni saya buang. Segitiga sama kaki, habis. Okey, tinggal apa? Tinggal mempunyai satu paksi simetri dengan segitiga ABC. Okey, jadi kita sambung. Segitiga. Segitiga ABC mempunyai satu paksi simetri. Okey, bagus. Segitiga ABC mempunyai satu paksi simetri. Okey, pelajar boleh faham tak ni tentang bagaimana kita nak melengkapkan hujah didaktif yang sah? Okey, respon pelajar. Okey, respon boleh, kalau tak ada mic boleh chat Boleh tu. Boleh. Okey, boleh Okey, kalau boleh saya nak share satu lagi yang lain. Okey, pelajar saya share 3.2.4. Okey, apa cerita 3.2.4 ni? Okey, di bawah tajuk hujah juga, tetapi kita ada satu lagi hujah iaitu berbentuk induktif. Okey, induktif. Hujah ni ada dua, satu deduktif, satu induktif seperti yang kita dah belajar.
Kalau induktif, premis adalah umum. Kesimpulan dia terbalik adalah khusus. Okey. Umum ini boleh jadi bentuk dalam formula. Yang ini boleh jadi bentuk dalam jawapan. Okey. Okey. Dalam SP 3.2.4 kita nak menentukan justifikasi dan menjustifikasi kekuatan. Hujah tu kuat tak kuat? Okey. Sesuatu hujah induktif dan seterusnya menentukan hujah itu meyakinkan atau tidak meyakinkan. Okey. Jadi ada dua perkara. Satu, kita nak buat justifikasi tentang hujah yang diberi itu kuat atau tidak kuat. Yang kedua, yakin atau tidak yakin. Okey. Kalau hujah deduktif, sah munasabah, sah atau tak sah, munasabah atau tak munasabah. Okey. Okey, kita lihat nota kekuatan hujah. Okey. Induktif ditentukan pada tahap kemungkinan kesimpulan itu benar dengan andaian bahawa premis adalah benar. Okey. Jadi kalau katakan semua premis benar dan kesimpulan itu benar, maka hujah itu kuat. Okey. Tetapi kalau katakan hujah itu premisnya ada salah satunya palsu, maka hujah itu tidak kuat. Okey. Baik, sesuatu hujah meyakinkan atau tidak perlu dibincangkan berdasarkan kebenaran premis ataupun kesimpulan. Okey. Jadi pelajar, kalau katakan premis tu tak benar atau kesimpulan tidak benar, maka sesuatu hujah tu tidak meyakinkan. Hujah yang lemah adalah tidak meyakinkan. Okey. Manakala hujah yang kuat hanya meyakinkan sekiranya semua premisnya benar. Okey. Jadi pelajar, kalau katakan hujah itu hujah yang kuat. Hujah yang kuat tu macam mana kita nak tentukan hujah yang kuat? Iaitu kesemua kesimpulan kesimpulan yang dibuat itu benar. Okey, dengan mengandaikan premis benar. Jadi kita tengok hujah yang kuat ini adalah kuat atau tak kuat, tengok kesimpulan. Yakin tak yakin kena tengok apa? Kita kena tengok kebenaran premis dan kesimpulan. Okey, faham tak ni pelajar? Satu, Faham. kita nak tentukan dia kuat atau tidak, kita hanya tengok kesimpulan saja. Okey. Yang kedua, premis itu yakin atau tidak, kita kena tengok kebenaran premis dan kesimpulan. Kena tengok dua-dua. Okey? Kena tengok premis, kesimpulan. Okey, contoh. Premis 1, kerusi di ruang tamu berwarna merah. Kerusi di bilik makan adalah merah. Premis ketiga, kerusi di bilik bacaan adalah merah. Kerusi di bilik tidur adalah merah. Andaiannya ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Okey. Kesimpulan dia buat semua kerusi di rumah adalah merah. Ini tak mungkin berlaku. Okey. Kemungkinan ada kerusi di dalam rumah yang bukan berwarna merah. Walaupun premis 1, premis 2, premis 3, premis 4 mengatakan kerusi-kerusi yang terdapat di ruang-ruang rumah itu adalah berwarna merah. Okey. Jadi kita andaikanlah ini benar, ini benar, ini benar, ini benar, ini mungkin palsu. Jadi adakah hujah ini kuat? Hujah ini dikategorikan sebagai lemah. Okey.
Jadi kalau lemah, kita tengok kesimpulannya mungkin palsu. Kita tengok premis dengan kesimpulan. Okey, salah satu ni kita tengok palsu, maka dia tidak meyakinkan. Okey. Baik, kita tengok contoh yang kedua. 27 ialah gandaan 3. Ini benar sebab 27 boleh bagi 3. Okey, 81 ialah gandaan 3. Benar ke palsu? Benar kan? Benar. Okey. Okey, kesimpulan. Semua, ada perkataan semua, gandaan 9 ialah gandaan 3. Benar kan? Benar. Sebab Benar. semua gandaan 9 memanglah gandaan 3. Jadi yang ini kita dapati yang pertama sekali kesimpulannya adalah benar, maka hujah ini adalah kuat. Kita dapati semuanya benar, maka dia meyakinkan. Okey. Baik, kita lihat contoh yang ini, contoh C. Ikan kembung bernafas dengan insang. Benar. Benar. Ikan hiu bernafas dengan insang. Ini palsu kan? Sebab ikan hiu mamalia, betul? Semua ikan bernafas dengan insang. Palsu. Palsu. Jadi dia kuat tak kuat? Kuat tak kuat tengok pada kesimpulan. Tak. Kuat atau lemah? Lemah. Lemah. Okey, meyakinkan atau tidak? Tidak. 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 Sebis dan kesimpulan palsu. Jadi kita tulis tidak meyakinkan. Okey, cuba kita lihat contoh D. 11 darab 55, 11 darab 5 ialah 55. Benar. 12 darab 5 ialah 60. Benar. Benar. Semua, ada semua, gandaan 5 berakhir dengan kosong. Benar. Atau 5, dia gunakan atau. Maknanya mana-mana satu benar, dia anggap sebagai benar. Benar. Jadi ini adalah benar. Walaupun kita tahu gandaan 5 tak semua berakhir dengan kosong kan. Tetapi dia gunakan atau 5. Kalau dia guna dan, dia akan jadi palsu. Jadi ini adalah benar. Jadi hujah ini kuat sebab kesimpulannya benar, meyakinkan. Sebab kesimpulan yang benar ni dapat daripada semua premis yang benar. Okey, kita lihat contoh E. Okey, ini adalah hukum indeks. 3, K kuasa 5 didarab kuasa 2 sama dengan kuasa 10. Okey. Jadi yang ini adalah benar. Okey, benar. K kuasa 8 didarab kuasa 2 ialah K kuasa 16. Ini benar. Okey, kesimpulan K kuasa M darab kuasa N adalah K kuasa Mn. Ini adalah benar. Jadi pelajar, oleh kerana dua premis benar dan satu kesimpulan benar, hujah ini kuat dan meyakinkan. Okey. Baik, cuba lihat ini. Meja diperbuat daripada kayu. Benar. Kerusi diperbuat daripada kayu. Benar. Almari, ini premis 3. Almari dibuat daripada kayu. Benar. Semua perabot dibuat daripada kayu. Benar palsu? Palsu. Tak semestinya semua perabot dibuat daripada kayu. Okey, ada perabot dibuat daripada plastik kan? Ataupun ada perabot dibuat daripada zinc. Okey. Okey, jadi kat sini kita lihat kesimpulannya adalah palsu. Maka hujah ni kuat ke tak kuat?
ataupun lemah? Lemah. Lemah. Okey. Lemah sebab kesimpulan palsu. Meyakinkan ke tak meyakinkan? Tak. Okey. Meja dibuat daripada kayu, kursi dibuat daripada kayu, almari dibuat daripada kayu, semua perabot dibuat daripada kayu. Jadi tidak meyakinkan. Okey, tugasan anda pelajar. Okey, cuba anda jawab soalan G. G dan H. Okey, 1 ialah nombor perdana. Benar palsu? Benar palsu pelajar? Palsu. Sebab 1 bukan nombor perdana. 2 ialah nombor perdana. Benar. 3 ialah nombor perdana. Palsu. Benar. 5 ialah nombor perdana. Palsu. Apa itu nombor perdana? Nombor yang boleh dibahagikan dengan 1 dan nombor itu sendiri. Ataupun nombor yang hanya mempunyai 2 faktor saja. Kalau 1 ni faktornya 1. Sebab 1 sama dengan 1 darab 1. Jadi faktornya 1. Kalau 2 adalah 1 darab 2. Jadi ada 2 faktor. 3, 1 darab 3. Ada 2 faktor. 4 sama dengan 1 darab 4. 2 darab 2. Jadi ada 1, 2, 3 faktor. 9 sama dengan 1 darab 9. 3 darab 3. Dia ada 3 faktor. 1, 3 dan 9. Jadi 9 ni nombor ganjil tapi bukan nombor perdana. Sebab itulah 1 ialah nombor perdana palsu. Okey. Semua nombor perdana boleh dibagi tepat dengan 1 dan dirinya sendiri. Benar. Benar. Jadi pelajar, hujah ni kuat ke tak kuat? Tak. Tengok kesimpulan. Kuat tak kuat kena tengok kesimpulan. Tengok gitu. Kuat. Kuat Kuat. kan? Sebab simpulannya benar. Kalau benar, maknanya kuat. Okey, kuat ni kita rujuk kepada kesimpulan Okey. Kita tengok hujah ni meyakinkan ke tidak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Premis Ada. satu. Palsu. Premis 1 adalah Palsu. palsu. Jadi tidak meyakinkan. Okey. Okey, soalan H. 2 kuasa 3 boleh dibagi tepat dengan 4. 2 kuasa 3 berapa? 8. 8. 8 boleh tak bagi tepat dengan 4? Boleh. Boleh. Jadi benar. 2 kuasa 5 boleh dibagi tepat dengan 4. 2 kuasa 5 berapa? 2. 2 kuasa 5. 30. 2. 32. Boleh tak bagi tepat dengan 4? Boleh. Boleh. Jadi 32 kalau bagi 4 dapat 8 kan? Jadi benar. 2 kuasa N boleh dibagi tepat dengan 4. N ni apa-apa nombor. Okey, kalau 2 kuasa 6 dapat 64. 64 boleh tak bagi tepat dengan 4? Boleh. Boleh. Jadi kita ambil satu lagi. 2 kuasa 7. Boleh. 128 Ha. bagi 4.
Jadi kita dapati yang ini benar. Iaitu 2 kuasa N. N ni apa-apa je nombor integer positif boleh dibagi tepat dengan 4. Jadi kat sini hujah ni kuat Kuat. sebab kesimpulannya benar. Kemudian meyakinkan. Okey, kenapa dia meyakinkan? Sebab kesimpulan benar dibina daripada premis-premis yang benar. Okey, cuba kita lihat soalan I. Premis 1. Benar. Benar. Premis 2. Benar. Benar. Premis 3. Benar. Benar. Kesimpulan, hasil darab gandaan 5 dan 5 berakhir dengan digit kosong. Mana tu? Hasil darab gandaan 5. Apa gandaan 5? 5, 10, 15. Didarab dengan 5 berakhir dengan digit kosong. So, Tak semestinya kan? Tidak. Sebab sini Ya. 5, darab 5 dia akan dapat 25. Okey, dia tak berakhir dengan digit kosong. Jadi ini palsu. Kuat tak kuat belajar? Lemah. Hujah yang lemah. Okey, 1 markah. Yakin ke tak meyakinkan? Meyakinkan. Yakin. Lemah. Lemah meyakinkan. Okey, meyakinkan tu kena tengok semua sekali. Premis dengan kesimpulan. Tidak yakin. Kalau ada palsu saja maknanya tidak Tidak meyakinkan. tidak meyakinkan. Okey, pelajar. Kesimpulannya saya nak buat seperti ini. Okey. Okey, yang ini anda salin untuk rujukan hujah di induktif. Jadi hujah induktif ini kita membincangkan tentang 2 perkara. Okey. 1, sama ada hujah itu kuat. Kuat, tengok kepada kesimpulan. Okey, kalau kesimpulan benar, okey di sini saya tulislah kesimpulan. Jadi kalau kesimpulan benar, hujah tu kuat. Kesimpulannya tak benar, hujah tu lemah. Jadi lemah, kita tengok pada kesimpulan. Kesimpulan palsu. Yang ini kesimpulan benar. Okey. Kalau kesimpulan itu kuat, benar, mana hujah itu kuat, dia ada terbahagi pula kepada 2. Okey. Iaitu dia meyakinkan, yakin atau tidak yakin. Bila dia yakin? Dia yakin kalau semua premis benar. Semua premis benar. Barulah hujah tu yakin. Contoh tadi, kita lihat yang ini. H ni. 2 kuasa 3 boleh bagi tepat dengan 4. 2 kuasa 5 boleh bagi tepat dengan 4. 2 kuasa N boleh bagi tepat dengan 4. Kuat, yakin. Okey. Baik, kalau hujah tu premisnya benar. Okey. Tetapi ada hujah premis benar. Kesimpulannya benar. Okey. Tetapi ada premis, salah satu premis tak benar. Contoh, okey. Ada tak kita buat contoh di sini? Okey, yang ini Yang ini. Premis 1 benar. Sorry, ini palsu. Okey, ada tak contohnya? Okey. Tak apa, nanti kita buat, kita akan jumpa contoh dia. Okey, kesimpulan benar.
Tetapi kat sini ada premis, okey, yang tak benar. Maksudnya bukan semua premis benar. Okey? Jadi dia tidak meyakinkan. Okey? Tidak meyakinkan. Jadi maknanya hujah itu kuat sebab kesimpulan benar, tetapi tidak meyakinkan sebab premisnya palsu. Ada premis palsu. Baik, bagi hujah induktif yang lemah, dia terus automatik jatuh kepada tidak meyakinkan. Okey, contoh katakan yang ini Okey, yang ini. Okey, kesimpulannya semua perabot dibuat daripada kayu, palsu. Jadi dia lemah, dia terus jatuh kepada tidak meyakinkan. Okey. Tetapi contoh pelajar kalau katakan di sini saya ubah, katakanlah K kuasa 5 2 sama dengan K kuasa 7. Ini palsu. Okey. Maka kita dapati bahawa yang ini benar, premis 2. Kesimpulan benar. Jadi dia kuat tetapi tidak meyakinkan. Okey. Dia kuat tapi tak yakin. Kenapa dia tak yakin? Sebab pada premis 1 adalah palsu. Okey, ada tak contoh yang kita buat? Okey, tak ada Okey, cuba kita semak. Okey, pelajar yang ini saya minta anda salin sekejap sebab kita nanti akan buat berpandu kepada yang ini. Mana Ibu? Yang nota ni, hujah yang nota merah ni. Okey, Syikin faham Syikin? Okey, Syikin ada dalam grup? Amirul faham? Faham cikgu. Asbola? Faham cikgu. Erin? Afiq? Faham. Okey pelajar, saya nak cuba anda jawab soalan J dengan soalan K berdasarkan kepada nota ini. Okey, ini gambar rajah pokok Okey, pada nota dalam gambar rajah pokok ni cuba. Okey, jumpa jawapan. Okey, jawapan J ni apa? 24 ganda 6. Ini benar. 36 ganda 6. Benar. 40 ganda 6. Palsu. Palsu. Semua ganda 6 adalah nombor genap. Benar. Baik. Hujah ini kuat. Tetapi Tidak Tidak tidak. meyakinkan. Ini contoh yang tadi itu. Tidak meyakinkan. Okey, dia jatuh kat sini. Dia kuat, tak meyakinkan. Bukan semua premis benar. Okey, nampak tak pelajar?
Nampak. Okey. Soalan K. Tikus mempunyai 4 kaki. Benar. Benar. Ada tak tikus yang tak ada 4 kaki? Ada. Kucing mempunyai 4 kaki. Benar. Kuda mempunyai 4 kaki. Benar. Semua haiwan mempunyai 4 kaki. Palsu. Jadi kat sini oleh kerana dia palsu, maka lemah. Lemah. Bila lemah, walaupun hujahnya benar, dia tetap tidak meyakinkan. Nampak belajar perbezaan dia? Nampak. Okey. Okey. Soalan 2. Okey, saya minta anda selesaikan nanti. Okey. Baik. Saya nak pergi kepada kongsi lagi bahan. Okey, ini bahan terakhir untuk PDPR kita. Okey, kita tengok apa bahannya. Sajidah ada tak? Sajidah ada? Boleh dengar? Nurin boleh dengar? Boleh. Natasha? Boleh. Okey, Natasha cuba baca. SP 3.2.5. Okey, cuba baca Sajidah. Sajidah. Natasha. Membentuk hujah induktif yang kuat bagi suatu situasi. Okey, kita nak bentuk hujah induktif. Okey, nota. Sambung. Hujah induktif yang kuat dan meyakinkan bergantung kepada premis dan kesimpulan yang benar. Okey. Maknanya pelajar dia kalau kuat, maknanya kesimpulan benar. Okey. Kalau lemah, kesimpulannya palsu. Okey. Yakin tak yakin bergantung kepada premis tadi. Kalau katakan premis itu salah satunya palsu, maka hujah itu tak yakin. Kalau semua premis benar, dia meyakinkan. Bagi kesimpulan yang palsu, automatik dia lemah dan tidak meyakinkan. Okey, ingat balik gambar rajah tree diagram yang saya present tadi. Okey, sambung. Premis yang diberikan merupakan bukti atau sokongan kepada kesimpulan yang dibuat. Okey. Okey, cuba kita tengok yang ini Fajar. Ini adalah sebahagian daripada soalan perpesaan. Okey, soalan-soalan perpesaan SPM juga akan bentuk seperti ini. Bentuk satu kesimpulan induktif yang kuat setiap pola nombor berikut. Polanya 1/1, 1/2, 1/3, 1/4. Jadi langkah pertama kita kena tengok perubahan pola. Dia berubah di mana? Satu per satu sama dengan 1 kuasa negatif 1. 1/2 sama dengan 2 kuasa negatif 1. 1/3 sama dengan 3 kuasa negatif 1. 1/4 sama dengan 4 kuasa negatif 1 dan seterusnya. Okey, kita tengok di sini je. Yang saya tanda merah ni, di manakah pola tu berubah? Okay, Amin. Kat mana pola itu berubah-ubah? Amin ada? Ada. Kat mana? Nombor 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4 dan ada seterusnya. Jadi pelajar, terus kita buat kesimpulannya. Kesimpulan umum.
Jadi kita gantikan 1, 2, 3, 4 ini dengan sebarang bentuk huruf. Katakan X kuasa negatif 1 sebab yang ini tak berubah kan? Okey. Yang berubah adalah 1, 2, 3, 4. Jadi kita boleh tulis X kuasa negatif 1 di mana X itu adalah perwakilan kepada 1, 2, 3, 4, dot, dot. Ada 3 dot. Kalau letak 2 dot salah. Okey. Kalau letak 1 dot, lagi salah. Okey. Okey, dia letak banyak dot pun tak apa. Okey. Sebab kat sini ada banyak dot kan. Okey, cuba kita lihat yang ini. Kita nak tengok sebelah kiri ke sebelah kanan? Asbola. Kanan. Sebelah kanan. Kita tengok yang ini. Okey. Okey, saya tengok sebelah kanan. Yang inilah saya tengok. Okey. Okey, kalau sebelah kanan apa kesimpulan yang boleh kita buat? Apa yang 0.5 berubahnya? Kuasa. Okey. Kuasa kan? Jadi 0.5 kuasa apa-apa je huruf X. X ataupun tak nak X lah letak P. Okey. Dengan keadaan P mewakili nombor 1, 2, 3, 4, dot, 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 dot. Okey. Okey, kalau yang ini kita tengok sebelah kanan. Sebab apa kita tengok sebelah kanan? Sebab pelajar kita nak membentuk satu kesimpulan umum. Jadi yang ini ni ialah nilai untuk 2 kuasa kosong tambah 1. 3 ni nilai kepada 2 darab 1 tambah 1. Okey, dan seterusnya. Jadi untuk nak buat kesimpulan umum dia ataupun nak buat formulanya, kita gunakan yang inilah. Okey, apa kesimpulannya? 2 2 kurungan K A tambah 1. Jadi A mewakili nombor berapa? 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, dot, dot, dot. Okey. Okey, yang ini okey, kita tengok sebelah kanan. Okey, apa kesimpulan yang kita nak buat? 3 kurungan B kuasa 2 3 kurungan B kuasa 2 tolak 3. B sama dengan 1, 2, 3, 4, dot, dot, dot. Okey, yang lain samalah. Okey, saya nak rujuk kepada yang ini. Okey, kalau soalannya seperti ini. Okey. Pola 0.25, 0.1111, 0.0625, 0.04 dan seterusnya. Yang inilah polanya. Okey. Diperolehi daripada yang ini. Okey, saya ambil yang kanan ni. Okey. Pelajar 1/4. 4 ni adalah sama dengan 1/2 kuasa 2. 1/9
kita dapati bahawa nombor yang sentiasa berubah 4, 9, 16, 25. Okey. Tetapi pelajar, kalau kita belajar mat tambah, 4, 9, 16, 25 dia bukan satu jujukan nombor. Jujukan nombor ialah mesti 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okey. Dia mesti berturutan. Okey. Jadi kita nak buat dia secara berturutan. Okey, kalau 1/9, 9 ini sama dengan 1/3 kuasa 2. Okey, saya ambil 1/16. 1/16, 16 ini adalah 4 kuasa 2. Jadi sama dengan 1/4 kuasa 2. 1/25, okey, 25 ni adalah 5 kuasa 2. Baru kita dapat jujukkan dia, iaitu 2, 3, 4, 5. Baru dia berturutan kan? Jadi kita akan buat kesimpulan yang ini. Daripada sini. Bukan daripada yang ini. Okey, kalau nombor itu nombor yang tidak berjujukkan. Okey, jadi kat sini kita boleh buat kesimpulannya 1 per yang berubah ni 2, 3, 4, 5. Sini saya letak P. Kuasa N. Jadi P sama dengan 2, 3, 4, 5, dot, koma, dot. Okey. Okey. Kita tengok satu lagi yang ini. R. Okey, belajar. Soalan kebat. R. Segi empat sama mempunyai sisi yang sama panjang dan sudut pedalaman yang sama besar. Pentagon sekata mempunyai sisi yang sama panjang dan sudut pedalaman yang sama besar. Apa kesimpulan dia? Kesimpulan dia mesti dalam bentuk khusus kan? Okey, kita tengok apa perubahan perkataan yang berubah. Segi empat sama mempunyai sisi yang sama panjang dan sudut pedalaman yang sama besar. Poligon sekata mempunyai sisi yang sama panjang dan sudut pedalaman yang sama besar. Apa yang boleh kita perwakilkan? Okey, kalau kat sini saya nak letak satu lagi, katakan saya letak heksagon. Heksagon sekata mempunyai, ni sama. Saya nak letak lagi katakan, boleh. Nonagon sekata mempunyai sisi yang sama panjang dan sudut pedalaman yang sama besar. Jadi, segi empat sama, pentagon, heksagon, nonagon itu apa? Poligon. Oh, poligon. Itu adalah bentuk poligon. Iaitu kita boleh tulis, segi empat sama ni adalah sekata. Jadi kita boleh tulis poligon sekata mempunyai sisi yang sama panjang dan sudut pedalaman yang sama besar. Okey? Okey, tengok U. Apa yang kita nak wakilkan di sini? 3 darab 5 sama dengan 15 ialah nombor ganjil. 5 darab 7 sama dengan 35 ialah nombor ganjil. Okey, kat sini kalau saya sambung lagi, okey. 7 darab 9. Okey, 7 darab 9 berapa? 63 kan? 63 ialah nombor ganjil. Dan seterusnya lah. Okey, apa kesimpulan yang saya boleh buat?
Perkataan sama dengan ni, ini adalah nilai kan. Jadi kita tak perlu ambil nilai ni. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat, yang ini ni kita gantikan dengan P didarab Q sama dengan, ialah nombor ganjil. Okey. Okey, dengan keadaan P ialah 35, Q 57. Okey, tapi pelajar kalau kita tengok yang ini, dia bukan dalam bentuk turutan. Okey. 3 darab 5 sama dengan 15. Okey. Yang nombor ganjil tu, yang ni lah ialah nombor ganjil. Okey, 5 darab 7 ialah 35. Okey, ialah nombor ganjil. 3, 5 ni bukan dalam turutan. Yang ini ni bezanya ialah tambah 2. Yang ini pun tambah 2. Macam mana kita nak buat tu? Kalau ada lagi kat sini, dia kena tambah 2. Jujukannya tambah 2. Okey. Jadi kita akan dapat sini 7, yang ini tambah 2 darab 9. Okey, tambah 2. Okey, untuk dapatkan 15. Okey, boleh tak tambah 2 belakang? Okey, yang U ni saya nak anda cuba. Okey, fikir. Okey, kita sama-sama fikirkan untuk dapatkan jawapannya. Okey, pelajar. Okey, yang ini ialah kebat ni. Ini soalan kebat. Okey. Okey. Jadi pelajar, pada hari ini kita belajar ialah 3 perkara saja. Iaitu yang pertama sekali kita belajar membentuk hujah didaktif yang sah. Yang kedua kita belajar mengenai tentang menjustifikasikan sesuatu hujah induktif sama ada kuat atau lemah dan yakin atau tidak meyakinkan. Okey. Yang ketiga kita mempelajari tentang bagaimana untuk membentuk hujah induktif yang kuat dan meyakinkan. Okey. Baik. Bahan-bahan ni saya akan postkan di dalam Telegram PBD. Okey, jadi anda boleh guna pakai untuk menjawab soalan-soalan ini. Okey. Pelajar cuma saya fikir anda tak perlu salin soalan, anda cuma baca nanti dalam Telegram, kemudian apakah jawapannya. Jadi nanti pada Telegram tu, pada kertas jawapan anda tulis tajuknya SK.2. Sebelum tu seperti biasalah, tuliskan nama, tingkatan, tarikh, hari, kemudian ikut yang ni. SK 3.2 hujah, lepas tu ambil SP dia. Okey. Kemudian terus tulis jawapannya, apa jawapan yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat. Baik, bahan ini pelajar yang telah kita bincang ni saya akan sendkan pada Telegram. Okey. Boleh pelajar? Boleh. Boleh. Okey. Okey. Sekarang dah pukul 4. Jadi anda sepatutnya sampai 4.30 Jadi ada setengah jam lagi atau boleh lajakkanlah 1 jam lagi untuk anda menyelesaikan semua soalan-soalan yang tertinggal. Okey. Bagi mereka yang boleh print, terus jawab dalam kertas soalan.
Mereka yang tidak boleh print, okey, jawab dalam kertas kajang. Okey, untuk hari esok cuti kan pelajar? Awal Muharram. Okey, awal Muharram. Okey, tetapi pelajar besok awal Muharram, kita buat kelas sebelah malam boleh tak? Boleh go. Boleh. Ada YPJ Boleh, bukan YPJ, PDPR. Sebab kalau tidak, PDPR kita tak boleh selesai sampai bulan 9. Sebab naik bulan 9 tu saya akan buat sesi perbincangan sambung YPJ punya kelas. Mana kita buat kelas tambahan. Okey, ulang kaji. Jora apa cuti go? Malam. Kejora ada tak malam? Okey, saya ambil pada hari esok malam Okey, beritahu dengan rakan-rakan yang lain. Okey, supaya tidak tertinggal. Matematik pelajar kalau dia tak berturutan, dia tertinggal dan dia tak ambil apa-apa tindakan, maka dia tak dapat apa-apa. Nanti dia tak faham. Okey, sebab matematik ni dia berturut. Okey, kemahiran 1 akan diikuti kemahiran 2, akan diikuti kemahiran 3 dan seterusnya. Okey, jangan ada yang tertinggal. Okey pelajar, terima kasih saya ucapkan di atas kerjasama yang anda berikan. Moga-moga anda mencapai sasaran saya. Saya dah buat sasaran. Okey, sekurang-kurangnya C sasarannya. Sebab nak masuk mana-mana institusi C. Okey, jadi kita bekerja ataupun anda belajar bagaimana untuk dapatkan C. Okey, sekurang-kurangnya sebab saya tengok ada potensi pelajar yang mendapat A. Okey, jadi pelajar SPM hanya sekali saja ambil. Okey, maknanya kalau dia cemerlang SPM maka cerahlah masa depannya. Okey, khususnya dalam mata pelajaran matematik. Sebab dia adalah subjek wajib untuk anda pergi ke mana-mana institusi. Okey. Okey, sekian saja untuk kelas tambahan petang YPJ kita, sesi yang ketiga. Okey, kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Jadi ingat malam besok kita ada kelas PDPR. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Go. Terima kasih Go. Terima kasih cikgu. Ayo.